Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang, selamat sejahtera kepada yang bukan Muslim. Nama saya Amirul, mungkin semua orang kenal kot. Sikit-sikit muka budak ni je kan. Memang insyaAllah kenal kot semua. Okey, kita mulakan program kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanir. Amin. Okey. Macam biasa kita mulakan lagi sekali program kita dengan nyanyian lagu Hemiko. Okey. Kita nyanyi sama-sama 1, 2, 3. Marilah bersatu, wadah perjuangan alam baru untuk memartabat ekonomi bangsa bekalan untuk hidup di sana. Hidupku, matiku untuk Tuhan agama junjunganku. Biar jatuh rebah, patah bertongkat dagu, ku tempur dengan azam yang satu. Marilah bahu ke bahu, lupakan sengketa masa lalu. Silaturahim jangan diputuskan, nikmat Tuhan yang mana kamu dustakan. Duhai ayah, ibuku, restulah perjuangan anakmu untuk keluarga, agama, bangsa, negara, kerana Tuhan untuk manusia. Marilah bahu ke bahu, lupakan sengketa masa lalu. Silaturahim jangan diputuskan, nikmat Tuhan yang mana kamu dustakan. Duhai ayah, ibuku, restulah perjuangan anakmu untuk keluarga, agama, bangsa, negara, kerana Tuhan untuk manusia. Kerana Tuhan untuk manusia. Kerana Tuhan untuk manusia. Okey, Alhamdulillah selesai nyanyian lagu Hemiko. Sekali lagi selamat petang semua. Okey, macam mana yang semua tahu, untuk program hari ini kita akan mengupas sedikit mengenai produk iaitu Adin Goat's Milk, susu kambing. Okey. Hari ini pegawai R&D kita iaitu Cik Nabiha akan mengupas sedikit mengenai produk kita. Okey, saya akan pass ke Cik Nabiha untuk teruskan dengan program. Kak Mai. Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Nabiha daripada unit R&D. Saya akan menceritakan sedikitlah tentang Adin Goat's Milk atau nama singkatan AGM. Macam nak tahu jelas ke tak suara? Jelas tak suara? Jelas. Okeylah. Goat's Milk ni Jelas. jelas, okey. Susu kambing ni dia kaya dengan protein, zat besi dan antibody. Dia lebih tinggi daripada susu lembu. Dia akan menguatkan tulang, gigi, otot, sendi, kulit, tisu dan saraf.
AGM ni adalah gabungan 8 ekstrak makanan daripada Timur Tengah. Dia bersifat alkali dan susu kambing yang digunakan dalam AGM ni import daripada Netherlands dan mempunyai 11 manfaat. Yang kita akan tengok apa perbezaan antara susu kambing dan susu lembu. Yang pertama sekali, susu kambing ni dia mudah untuk dihadam, cuma ambil masa 20 minit je untuk dihadam. Manakala susu lembu, dia mengambil masa 2 jam untuk dihadam. Seterusnya, susu kambing bersifat alkali dan susu lembu pula bersifat asid. Kemudian susu kambing ni merupakan minuman sunnah. Susu lembu bukan minuman sunnah. Dan susu kambing membantu untuk merawat kanser dan dia juga membantu untuk merawat gastrik. Susu lembu tidak membantu merawat kanser dan gastrik. Dan susu kambing ni, dia kandungan dalam susu kambing mirip dengan susu ibu. Dan susu lembu, kandungan dia tidak sama dengan susu ibu. Okay, ni antara ramuan yang terdapat dalam AGM lah. Okay, yang pertama sekali susu kambing. Susu kambing ni sangat tinggi kalsium berbanding dengan susu lembu di mana dia mempunyai 327 mg kalsium, bersifat alkali, kaya dengan vitamin D. Vitamin D ni dia penting untuk penyerapan kalsium ke dalam tulang dan dia kaya dengan protein iaitu lebih tinggi berbanding susu lembu. Kat sinilah yang kata kandungan dia sama dengan susu ibu tu sebab dia ada A2 beta casein. A2 beta casein ni adalah sejenis protein yang di mana dia juga terdapat dalam susu ibu. Seterusnya dia tinggi dengan magnesium. Magnesium ni penting dan baik untuk kesihatan jantung, membantu mengekalkan denyutan normal dan menghalang pembukuan darah dalam badan. Dan seterusnya ia mudah dihadam berbanding dengan susu lembu di mana ia memerlukan 20 minit saja untuk dihadam berbanding dengan susu lembu memerlukan 2 jam untuk dihadam. Seterusnya ialah khasiat madu. Madu ni dia membantu untuk mengurangkan berat badan, dia bantu untuk meningkatkan metabolisme badan, menguatkan sistem imun, berfungsi untuk ejen antioksida dan baik untuk jantung. Dia juga mampu untuk menurunkan kolesterol dalam badan, mengandungi vitamin dan mineral, contohnya magnesium, kalsium, fosforus, zat besi dan lain-lain. Seterusnya ialah kurma. Kurma dia mempunyai serat yang tinggi. Bila sesuatu tu tinggi serat, dia membantu untuk melancarkan sistem pencernaan dan mencegah masalah sembelit. Kurma ni juga membantu mengawal gula dalam darah dan mengandungi antioksida untuk melindungi sel badan daripada radikal bebas. Kurma juga mengandungi flavonoid yang berfungsi untuk mengurangkan risiko kanser. Seterusnya meningkatkan kesihatan otak, membantu menguatkan tulang sebab dia tinggi kandungan kalsium, magnesium, kalium dan fosforus. Dia juga membantu membekalkan tenaga. Seterusnya ialah ekstrak delima. Ekstrak delima ni dia tinggi kandungan antioksida. Dia membantu melindungi sel badan daripada radikal bebas. Dia juga membantu melambatkan proses penuaan. Dia melembabkan kulit, mencegah kanser, membantu mengurangkan keradangan dan membantu menyihatkan kesihatan jantung. Dia juga melancarkan peredaran darah. Seterusnya ialah ekstrak kismis. Kismis ni dia tinggi dengan serat. Dia juga membantu melawaskan sistem penghadaman dan mengatasi masalah sembelit. Dia membantu meningkatkan kesihatan mata sebab dia ada kandungan vitamin A dan beta karotin. Dia juga mengawal tekanan darah tinggi, menstabilkan tekanan darah, menguatkan jantung, mengatasi masalah sembelit dan mengandungi kalsium. Kalsium ni penting untuk menguatkan tulang. Seterusnya ekstrak habatus sauda. Habatus sauda ni
tinggi kandungan antioksidan, contohnya flavonoid, polyphenol, thymoquinone. Dia juga membantu melawan radikal bebas, mengurangkan tekanan darah, membantu menurunkan paras kolesterol dalam badan, merawat asma dan eczema. Dia juga membantu untuk menambah stamina dan tenaga dan memperbaiki dan memperkuatkan fungsi hati. Seterusnya, manfaat buah zaitun. Dia membantu untuk melindungi kesihatan jantung. Dia akan membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, dalam badan, merawat masalah penghadaman. Buah zaitun ni juga membantu untuk mencegah penyakit kanser dan gastrik. Dia membantu mengurangkan risiko strok dan tinggi kandungan antioksidan. Seterusnya ialah buah tin. Buah tin ni juga sangat bagus untuk mengatasi masalah sembelit. Dia mengurangkan kadar kolesterol dalam badan, membantu mengurangkan risiko terkena serangan jantung, membantu membuang toksin dalam badan dan membantu menguatkan tulang sebab ada kandungan kalsium juga dalam tu. Seterusnya ialah saffron. Saffron berfungsi untuk mencantikkan kulit, meningkatkan kesihatan otak dan membantu untuk meningkatkan daya ingatan, membantu melancarkan peredaran darah, membantu menyihatkan penglihatan, dibantu juga untuk penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Dan seterusnya membantu mencegah kanser. Okay, seterusnya omega 3. Omega 3 ni dia diambil daripada ikan, sumber ikan dan sejenis kumpulan asid lemak poli tak tepu yang diperlukan dalam tubuh badan. Omega 3 ni dia tak boleh dihasilkan sendiri oleh badan, jadi dia perlu diperolehi daripada sumber makanan lah. Dia juga membantu untuk meningkatkan kesihatan jantung, bersifat anti radang dan membantu menurunkan tahap kolesterol dalam darah. Okay, seterusnya ialah Aquamin F. Aquamin F ni adalah sejenis multi-mineral kompleks yang diekstrak daripada rumpai laut. Ni dia punya jenis rumpai laut ni. Dia mengandungi minimum 32% kalsium. Dia kaya dengan magnesium dan 74 mineral lain. Dia juga membantu untuk menguatkan tulang. Ini adalah 11 manfaat padi goat's milk. Yang pertama ialah sumber tenaga terbaik, membantu menguatkan sistem imun, membantu menurunkan paras kolesterol dalam darah, membantu kesihatan jantung, juga membantu kesihatan sistem penghadaman, ejen metabolik terbaik, membantu kesihatan mata, membantu kesihatan dan kecerdasan otak, bertindak sebagai ejen antioksidan dan membantu mencantikkan kulit serta yang last sekali membantu menyihatkan dan menguatkan tulang. Okey, itu saja. Okey, selesai kita punya pembentangan mengenai Harding Goldsmith. Okey, ada apa-apa soalan ke daripada peserta? Tuan-tuan dan puan-puan, soalan yang mungkin perlukan penerangan yang lebih apa bagi besar lah. Betul, F5. Ya. Assalamualaikum Amirul. Ya, Waalaikumsalam. Budak yang umur dia dalam 3 sampai 5 tahun tu boleh minum tak? Macam mana? Kejap ya. Cik Nabiha kita akan jawab. Okey, untuk budak 3 hingga 5 tahun dia boleh minum sebab susu kambing ni dia sangat mudah untuk dihadamkan sebab dia partikel susu kambing tu sendiri dia halus dan dia rendah kandungan laktos. Jadi dia sesuai lah untuk diminum oleh
kanak-kanak berumur 3 hingga 5 tahun tu. Tak ada masalah. Puan Yati? Itu dah terjawab. Lagi satu, yang tadi Cik Nabiha dah terangkan dekat slide, susu kambing ni, nak cakap dia punya Okey. Terima kasih. nak cakap dia punya kesesuaian dia tu untuk anak-anak kecil minum, sebab dia mengandungi A2 beta casein, iaitu protein yang menyamai susu ibu. Maksudnya susu kambing ni dia lebih kurang sama dengan susu ibu. Maksudnya sesuai sangat untuk anak-anak kecil untuk minum. Dan juga yang tadi Cik Nabiha kita cakap, partikel susu kambing ni dia sangat halus, mudah dicerna oleh anak-anak yang kecil. Terima kasih Puan Yati atas soalan. Yang lain ada soalan ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Rok. Okey. Apa ni, susu kambing ni memanglah kita dah tahu dah kan. Apa tu dia memang sunnah kan. Tapi masalah orang kita ni kan, kadang-kadang konon kata susu kambing ni berbau lah apa itu ini kan, macam orang kata macam tak sedap. Tapi pada Kak Rok, even susu lembu pun kita beli yang dalam tin tu kan, pun ada bau dia juga. Tapi yang kita heran ni, orang kita ni dah tahu susu kambing ni memang sunnah kan, tapi boleh pula pergi minda orang tu automatik kata susu tu berbau. Pada Kak Rok tak ada rasa apa pun, sedap aja. Ada ramai yang kalau kita introduce, dia akan apa tu cakap macam gitu. Kalau susu kambing tak minum kata berbau. Sebab apa tahu? Sebab apa? Kalau kita tengok kan, susu kambing ni macam tadi kan apa tu cakap dia memang penghadaman dia lebih kurang dalam 20 minit. Berbanding dengan susu apa ni lembu memakan masa 2 jam kan. Betul tak? Betul. Jadi dekat situ kalau kita tengok kan, memang elok sangat kita ambil sebab dia bersifat akali kan. Tapi macam mana kita ni nak bukakan minda orang kita ni, kadang-kadang dia ada macam satu penyakit dekat situ. Susu kambing berbau ni. Macam mana kita nak bagi diorang ni faham tentang kebaikan susu kambing ni? Ya, macam mana kita nak psycho kepala otak diorang tu? Okey, terima kasih Kak Rok. Okey. Masalah yang ada wujud dekat kita punya rakyat sekarang ni, sebab susu lembu ni dia dah jadi mainan lama dekat kepala otak rakyat Malaysia ni. Sebab kalau kita tengok dekat supermarket pun semua susu lembu. Susu kambing tu pun jarang kita nampak ada apa syarikat yang keluarkan susu kambing. Betul yang Kak Rok cakap tu, orang cakap susu kambing ni dia berbau. Macam susu lembu pun berbau. Sama je, bau dia bau lembu. Yang ni bau kambing. Sama. Okey, Amirul. Kak Rok rasa macam ni tau. Sebab apa jadi macam ini? Sebab sebenarnya ini adalah mainan orang Yahudi ya, orang kafir ya. Diorang lebih memomokkan, mempromosikan secara meluas ya. Apa tu makan susu lembu. Betul. Sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita kaji, even kalau kita kaji, orang Yahudi ni dia mengkaji Quran. Diorang pun sebenarnya tak makan susu lembu. Betul. Diorang makan susu kambing sebenarnya, tapi dia nak bagi kita ni makan susu lembu supaya otak kita jadi macam lembu. Minum bukan makan. Minum susu lembu supaya otak kita ni jadi macam otak lembu. Itu adalah mainan orang kafir ya, orang Yahudi kat situ. Tapi orang kita tak sedar. Orang kita, orang Islam ni kat situ dia tak sedar tentang apa tu mainan orang Yahudi tadi. Betul. Even diorang pun sebenarnya kan memang minum susu kambing. Diorang tak minum selembu pun. Sebab diorang tahu, diorang lagi lebih mengkaji khasiat susu kambing tu tersendiri. Sebab dia the best susu in the world adalah susu gantung kan, susu ibu. Tapi second adalah susu kambing sebenarnya. Diorang lagi mengkaji, tapi diorang tak nak bagi kita minum susu kambing. Diorang apa tu promosikan susu lembu secara besar-besaran. Betul Kak Rok. Sebab tu macam ni daripada Puan Nurmah, kita dari dulu lagi dia perkenalkan dengan susu lembu. Sebab tengok dekat supermarket semua susu lembu. Susu kambing kurang. So basically ini adalah mainan propaganda
daripada dia orang lah. Tapi kita sebagai umat Islam, kita sebagai pengguna susu kambing ni juga, kita basically kita ada tanggungjawab jugalah untuk memperkenalkan kebaikan susu kambing ni dekat saudara-saudara kita. Mana tahu atas kita punya tanggungjawab ni, susu kambing ni akan meletuplah lepas ni. Kita tak tahu kan Allah punya rancangan. Tapi memang betul Kak Roh cakap, itu adalah propaganda daripada diorang lah. Macam Puan Norma cakap, kita kena tahu khasiat susu kambing itu sendiri. Betul, kita kena tahu. Jadi kita punya ilmu, kena tahulah, kita kena kuatlah sebab kita nak sembang orang. Kalau kita tak ada cukup ilmu, saya pun kurang juga ilmu ni, saya belajar juga ni dengan Cik Nabiha, dan orang akan lebih convince lah dengan produk susu kambing. Produk susu kambing kita bukannya susu kambing saja, dia ada juga campuran herba-herba dan juga buah-buahan yang lain kan. Ya, terima kasih Kak Roh. Terima kasih Puan Norma. Ya, Waalaikumsalam. Tapi susu kambing lain kita tak tahu. Kalau ke susu kambing Hemiko memang tak bau kambing. Betul. Saya jamin. Betul. Saya pun dah pernah cuba dah. Dia tak bau langsung. Lepas tu dia sedap. Betul memang sedap. Tapi kita bila kita introduce kan, diorang dah awal-awal reject dah. Diorang tak nak. Even kalau kita bagi cuba pun, diorang dah tutup hidung dah. Diorang tak nak mencuba kat situ. Diorang macam ragu-ragu. Ni kambing. Betul. Bau kambing kuat ni. Betul tak? Apa, kita cuba lagi, kita cuba convince lagi. Kita banyak cara untuk dekatkan nak basically kita nak scam orang lah. Macam kita cakap ni susu lembu, try lah dulu. Dia orang cakap sedapnya. Aku tipu je, ni susu kambing. Itu salah satu cara lah yang kita boleh cuba. Mungkin ada cara-cara yang lain tuan-tuan dan puan-puan tahu. Memang tak bau sedap. Ni daripada Puan Combi. Memang tak bau sedap rasanya, betul. Ada soalan ke ataupun pendapat ataupun nak buat sharing? Assalamualaikum ni Kak Ji. Waalaikumsalam. Siapa tu? Kak Ji. Okey. Dari Penang. Kak Ji dari Penang. Okey. Itulah kalau nak ikutkannya, kalau ikutkan khasiat susu kambing tu, setelah kita buat Hemiko kita lebih tahu secara detail lah. Tapi ikhlas Kak Ji cakap sebelum buat Hemiko, Kak Ji sendiri pun tak tahu khasiat sehebat ini ya, susu kambing, dan Kak Ji pun jarang minum susu kambing ya. Jadi alhamdulillah setelah kata masuk Miko dah kita nampak kebanyakan minuman dia base susu kambing, jadi kita dah amalkan dan kita rasa sebenarnya tak ada beza sebenarnya dengan susu lembu dan dia lebih berkhasiat seperti mana kita sedia maklumlah. Okey. Jadi pada Kak Ji ya, di luar sana ya, sebenarnya ramai orang yang dah orang kata mula mengambil susu kambing seperti mana kita maklum ya, high goat ya. Bapa Cik Amri sendiri telah memperkenalkan high goat susu kambing. Susu kambing ni dah lama, saya rasa hampir 30 tahun ya. In fact Kak Ji nak share kat sini, dalam pada itu ya, ada jugalah orang-orang yang orang kata cuba produk susu kambing kita. Ada beberapa orang yang mereka mengatakan mereka lebih suka lagi susu kambing keluaran high goat. Mereka kata sebab susu kambing keluaran kita ni mereka kata ada bau sikit. Dan bila mereka tengok dalam tu ada ramuan-ramuan lain lah. Tetapi yang high goat punya saya rasa ramuan dia kurang ya sikit. Jadi saya beritahu mungkin sebab ada ramuan-ramuan sunnah dalam tu, jadi dia ada macam bau sikit saya kata. Jadi makna kata ramai juga orang kita yang telah mula mengambil susu kambing, mana yang orang kata faham tentang khasiat susu kambing. Jadi pada Kak Ji tak ada masalah. Jadi kita yang telah menjadi ejen Hemiko dan kita telah rasa nikmat susu kambing tu macam mana khasiat dia kepada kesihatan kita ya. Jadi kita kena bermula dari kita dan kita lah kena orang kata sharing dengan yang terdekat dengan kita dulu, dengan anak-anak, keluarga kita, adik-beradik kita. Jadi apa yang Kak Ji buat ya, dah beberapa lama apa Kak Ji buat, Kak Ji mulakan dengan macam susu budak ya, susu SG Grow tu, Kak Ji mula dengan cucu-cucu Kak Ji. Alhamdulillah ya, cucu anak sulung Kak Ji dah hampir 7 bulan ambil susu SG Grow ni dan dia nampak perkembangan yang agak orang kata luar biasa ya. Sebelum ni dia underweight ya.
Jadi bila dia ambil susu kita secara regular, Kak Ji nampak perkembangan dia dan 2 lagi anak Kak Ji, cucu Kak Ji ramai, dah masuk 8 ya. Jadi alhamdulillah ya Kak Ji perkenalkan kepada 2 lagi anak Kak Ji, yang seorang dia di KL, yang seorang ada 1, yang seorang lagi ada 3 anak ya. Jadi apa yang Kak Ji buat? Ya nak suruh anak-anak ni beli, biasalah ya. Mereka mungkin kata macam ni. Jadi apa yang Kak Ji buat? Kak Ji post kat mereka. Bersama dengan produk-produk lain, Kak Ji post. Dan alhamdulillah ya, tanya Kak Rock ya, bulan ni mereka dah mula orang kata order seorang 3 kotak. Mereka kata anak mereka tak ada masalah. Allah, Kak Ji, terputus Kak Ji. Tu Kak Ji kena unmute balik. Kak Ji. Ni sekejap ya. Ada kau masuk, sorry. Oh, ada kau masuk. Okey. Ada Kak Ji, apa yang perlu kita buat ya sebagai ahli atau ejen Hemiko, tak apa ya. Ramai lagi orang luar sana tak tahu. Tugas kita adalah kita lah yang kena sharing pada orang luar sana dan kita tekankan kepada khasiat. Jadi kebanyakan orang sekarang dah educated ya. Bila kita tekan kepada khasiat dan kita bagilah 1 paket atau 2 paket free pada mereka, cuba macam mana caralah, insya-Allah saya rasa mereka nanti boleh bertukar kepada produk kita ya, produk susu kambing Adding Goods ni. Itu saja ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Ji. Itu juga salah satu cara pendekatan untuk kita menambat hati orang untuk mencuba susu kambing. Macam tu cara Kak Ji tu pun salah satu cara dia. Ada soalan ke ataupun ni siapa chat ni? Saya baca kejap panjang ni. Puan Zurara 80, semua anak saya tak pernah diberhentikan minum susu walaupun dah sekolah menengah. Sejak kenal Hemiko memang bagi anak-anak minum penuh AGM ni. Okey, Adding Goods Milk dah lebih setahun. Memang anak-anak suka sangat dan adik kids dan adik. Alhamdulillah, baguslah sebab itulah macam yang tadi kita bincangkan, susu kambing persamaan dia memang dengan susu cat gantung macam Kak Roy cakap, susu ibu lah tu. Lagi satu. Assalamualaikum Mirul. Kak Roy nak bagi tahu kan. Kak Roy, ya. Okey. Jadi kan ada yang mengatakan tak minum susu kambing begitu begini kan. Tapi cara tak langsung dorang tu order dengan Kak Rock susu contoh ya, susu apa? 3 sangkai. Ada yang order teh peptide. Kopi peptide, Kak Rock diam je sebab diorang ni tak membaca kan. Sebab apa yang specialnya tentang kita punya kopi kita ke teh kita ke, dia tak pakai creamer ke apa semua kan, semua dia guna susu kambing. Betul. Jadi Kak Rock tak cakap dia memang dia cakap dengan Kak Rock dah tak minum susu kambing, tapi diorang ni memang peminat ataupun dipanggil coffee lover kan, pencinta kopi kan. Jadi bila diorang dah beli kotak 2 kotak tu, lepas tu macam every month diorang dah ambil dah. Lepas tu Kak Rock pun cakap dengan dorang, kau tak makan susu kambing ya, tapi susu kopi peptide, kopi 3 sangkai semua menggunakan susu kambing. Ada tak bau, ada masalah apa-apa tak? Sebab dia kata puji sedap semua kan. Jadi apa yang masalah kita tak nak minum susu kambing, Kak Rock kata? Sebab itu saya kata dekat dia, uniknya di dalam syarikat Hemiko ni, minuman kita dia punya kopi peptide ke teh peptide ke kopi 3 sangkai ke, dia berkualiti. Ya, sebab apa? Dia tak pakai creamer. Dia menggunakan susu kambing. Dia lebih berkhasiat dengan segala herba pemakanan sunnah yang ada dalam tu. Jadi kenapa kita tak nak ambil peluang? Kita minum dengan harga, contoh ya, kalau nak bagi tahu ya, kita punya kopi 3 sangkai kita. Okey, dia ada cendawan susu harimau dan juga kunyit hitam. Plus dengan segala bagai contoh kita ada dalam tu ada yang pahit tu apa? Yang pahit tu. Peria katak bagai tu kan. Tapi ada lagi satu jenama produk, satu company, dia sama macam kita juga, ada kunyit hitam, tapi harga sama, ahli 45 jual 60, tapi kita punya lebih power daripada dia punya lagi. Lebih power lagi. Ada satu syarikat tu lah. Nanti kalau kita cakap takut nanti tak boleh kan. Saya buat perbandingan dekat situ. Jadi bila saya buat perbandingan, sebab pun dia pernah beli kopi tu, dia kata kalau macam itu lebih baik dia ambil kopi 3 sangkai kita. Lagi lebih premium, lagi lebih orang kata khasiat dia lebih tinggi lagi. Ya, okey. Betul.
Okay, terima kasih Kak Roh. Betul, kita tak pakai creamer kita pakai susu kambing. Okey, ni ada soalan daripada Puan Sarah Umar. Sekejap ni suara siapa ada bunyi motor pula. Amiot dia Amir. Amiot ada ni. Mirul. Okay, Sarah. Okey. Baik, saya punya ni jadi kecil pula. Sana. Okey, ada soalan daripada Puan Sarah Omar. Kalau orang yang baru mula-mula nak cuba minum susu kambing dan lepas tu dia rasa keluar angin yang sangat teruk sehingga rasa penat badan, elok ke tak elok sebenarnya? Macam mana tu? Cik Nabia minta tolong. Sebelum tu nak tanya, memang ada macam penyakit lactose intolerance ke? Puan Sarah Umar ada ke kat sini? Cik Nabia tanya tu. Penyakit apa? Lactose intolerance. Oh, lactose intolerance. Maksudnya dia tak boleh ambil dairy, barang-barang susu. Betul tak? Betul. Mungkin lah sebab sebelum ni memang macam tak berapa minum susu lah. Sebab takut benda tu berlaku sebab penyakit tu lah, lactose intolerance tu. Dia badan kita yang jadi angin tu sebab badan kita kekurangan enzim lactase untuk breakdown molekul lactose tu. Lactose tu dia berada dalam dairy product macam susu lembu, susu kambing, dia memang ada lah. Lactose tu dia sejenis gula dalam susu, tapi kambing dia lebih, kandungan lactose dia lebih kurang berbanding susu lembu. Jadi kalau orang tu ada lactose intolerance, dia boleh nak try consume susu kambing, tapi dia kena step by step. Maksudnya contohnya macam hari ni dia minum sepaket, lepas tu dia tengok ada efek yang teruk atau dia okey je. Lepas tu untuk hari seterusnya dia boleh cuba lagi satu paket sampailah dia dah boleh adapt dengan lactose tu. Untuk orang yang ada sakit lactose intolerance lah. Oh, okey. Maknanya kalau nak bagi cuba pun cuma satu hari satu secet dululah. Try dulu macam mana dia jadi teruk tak. Kalau berterusan, maksudnya setiap kali minum susu dia jadi juga, mungkin kena jumpa doktor untuk tanya lanjut pasal tu. Okey. Thank you. Okey, terima kasih Puan Sarah. Untuk orang yang lactose intolerance, boleh cuba, tapi kita ambil dalam satu sachet dahulu. Kita tengok dia punya macam manalah dia punya dia tak balas dekat susu kambing kita tu. Okey. Ada soalan lagi ataupun nak sharing pandangan tentang produk kita? Satu lagi ya Amirul, kalau kita jumpa orang yang tak lalu susu kambing ni, kita suggest kat mereka ambil susu kambing kita ni campur dengan kita punya kopi O ataupun teh O, ataupun yang paling sedap yang Kak Ji selalu buat ya, kita mix dengan susu kurma kunyit hitam kita. Memang sedap, tak ada rasa langsung susu kambing tu. Banyak dah orang-orang yang Kak Ji setakat ni perkenalkan supaya gabung dengan susu kurma tu, mereka boleh ambil dan mereka terus order. Alhamdulillah. Itu satu cadangan lah. Betul. Kalau macam macam Kak Ji cakap, kita campurkan dengan produk kita yang lain untuk basically untuk kurangkan rasa-rasa bau-bau kambing ni kan. Itu cara yang elok juga tu. Puan Yati, minta maaf sebab saya duduk satu bilik dengan Cik Nabihah, saya terlupa nak minta dia mute tadi. Okey, ni daripada Cik As Idris kan. Cik kan, betul kan? Saya takut saya panggil puan kan. Nanti marah. Untuk orang ngandung, disarankan berapa bulan baru boleh ambil susu ni? Okey, Cik Nabihah minta tolong jelaskan. Untuk orang mengandung,
disarankan lepas first trimester untuk ambil susu kambing ni. Dan untuk ibu mengandung pun bagus sebab dia banyak fungsi-fungsi yang untuk bagi tenaga dekat ibu mengandung tu. First trimester. Okey, ya, okey, first trimester. Okey, dalam saya tak silap saya kalau mengandung ada 40 minggu kot. Bahagi dengan 3 maksudnya lepas 10 ataupun 12 minggu dah boleh start mengambil susu kambing Adin Goat's Milk ni lah. Sebab dia sesuai untuk ibu mengandung, dia membekalkan juga nutrien-nutrien yang penting untuk kandungan dan juga ibu mengandung tu lah. Yang mana yang tuan-tuan dengan puan-puan tahu, ibu mengandung ni kandungan tu dia akan banyak tarik nutrien daripada ibu. So untuk kekalkan nutrien, untuk balancekan nutrien tu, kita amalkanlah produk-produk yang macam susu kambing ni. Betul tak Cik Nabiha? Ke saya salah ni? Sebab saya orang marketing, saya tibai macam tu. Alhamdulillah betul juga. Amirul. Amirul, Assalamualaikum semua. Amirul. Waalaikumsalam, Puan Melora. Ni Kak Melora nak share sikit ya. Pasal susu untuk orang mengandung tadi tu. Orang mengandung memang elok minum susu kambing sebenarnya. Dia lagi pun untuk tinggi kalsium. Lepas tu orang mengandung ni banyak parasit kan, baby dalam kandungan tadi macam Amirul cakap tadi. Salah satunya dia adalah mengelakkan jaundice kepada baby. Jaundice masa baby lahir, jaundice tu sakit kuning dia mengelakkan dari baby jadi jaundice lah. Ada pengalaman kat saya adik Kak Melora, dia tak biasa minum susu kambing. Tetapi masa mengandung diamalkan, alhamdulillah anak dia tak ada jaundice. Oh, alhamdulillah. Jadi maksudnya susu kambing ni adalah yang terbaik. Kenapa kita anak bila sakit kuning kita bagi dia susu kambing? Kan? Kenapa tidak kita beri dia minuman tu daripada kandungan lagi? Maksud begitu. Alhamdulillah Emiko dah ada susu kambing. Dah ada kat sini, kita amalkan lah maksudnya. Dia berbeza kan dengan susu lembu kan? Betul. Jadi sangat baguslah untuk orang yang mengandung ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan Melora. Macam Puan Melora cakap tu betul. Kita lebih baik mencegah daripada merawat. So kita cegah daripada awal mengandung tu supaya kita tak payah merawat lepas itu. Betul, terima kasih Puan Melora, perkongsian yang baik. Ni siapa ni? Puan Sarah. Betul-betul saya dari sebelum Waalaikumsalam Mesin. Tapi yang berlaku di dekat Kota Baru, daripada awal mengandung sampai ke lahir, memang anak dia keluar tu putih melepok. Tak ada masalah apa. Betul tu. Bukan kata nanti awal-awal mengandung dia telah minum susu satu lagi alpameta. Tak ada masalah. Memang anak dia tak ada penyakit kuning. Alhamdulillah, betul. Terima kasih Abang Sin, perkongsian. Okey, ni Cik As itu dia betul tu, sebab customer saya amalkan masa mengandung, anak dia memang tak ada kuning. Tengok. Banyak dah testimoni. Okey. Alhamdulillah, bagus. Okey, ada soalan ataupun nak sharing lagi? Boleh kita share? Sebelum kita yang ni saya tahu semua orang tak sabar ni nak apa ni, roda impian. Sebelum tu kalau ada persoalan, kalau ada pandangan, sharing, kita boleh share. Kalau ada persoalan, Cik Nabiha kita ada kat sini. Saya pun ada pengetahuan saya sikit-sikit, saya boleh share lah. Puan Melora pun ada, Kak Roh pun ada. Tak ada ke? Semua senyap ni. Ke sebab dah petang ni semua dah ngantuk ni. Mata sudah lelap. Mata sudah lelap. Aduh, lepas ni Emiko kena buat snack ni. Lagi satu ni Amirul, bagi dia orang kat sana yang tak biasa minum susu kambing, sebenarnya mitos dia orang takut bau lah, hanyir lah, hamis lah, apa bau, semua bau. Tapi kambing makan lah pula, maksudnya gitu. Betul. Kan? Daging kambing dia orang boleh makan tapi susu kambing tak boleh. Betul. Kenapa maksudnya apa tu? Itu mitos dia. Semua dia punya pandangan dia kata inilah, itulah, inilah. Sebenarnya kita nak betulkan dia. Betul. Salah satu senang je nak taken, minum susu kambing sunnah, minum susu lain tak ada sunnah. Gitu saja. Itu poin yang penting dia tu. Ya, itu closing kita.
Itu closing kita, betul. Okey. Baik lah. Okey, terima kasih Puan Melora. Betul. Kenapa apa ni daging kambing tu kita makan, tapi susu kambing tu kita tak suka sebab bau. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Kak Yati ke? Tak sini Kak Ji. Oh, Kak Ji. Okey, Kak Ji. Sihat? Kak Ji Mek Kelantan. Ya, nampak ni. Okey, Kak Ji nak share sikit pengalaman Kak Ji. Okey, Kak Ji. Aku ada migraine. Agak teruk jugalah. So bila Kak Ji amalkan minum AGM, Adin Good Mix ni, dia alhamdulillah okey. Gastrik Kak Ji pun hilang juga dengan minum susu kambing ni. Kak Ji punya downline, Kak Ji punya downline dan customer pun ada yang amalkan masa first pregnant lagi minum susu kambing. Memang anak dia lahir putih melepak, sehat dan tak kuning. Itu sahaja. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Ji. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oh ni Puan Nurma, bancuk kopi peptide untuk terus bertenaga dan tidak mengantuk. Pergi bancuk sekarang. Itu dia kopi peptide. Dah minum dah. Dah minum dah tadi sebelum kita punya Zoom. Dah minum. Garok awal-awal lagi dah minum. Karok pencinta teh. Karok memang teh peptide tu memang compulsory. Satu hari ada 2-3 kali minum. Memang sangat-sangat suka. Sangat suka. Sangat suka. Betul. Terima kasih Karok. Okey, ada siapa-siapa lagi nak tanya soalan ataupun nak ni Puan Zurara, setuju Kak Ji. Saya juga ada migraine dan gastrik. Bila jadi je terus ambil AGM. Reda sakit, terbaik. Okey.